Pengorbanan seorang suami menjaga isteri tiada batasnya. Sejak 2 tahun lalu, Nuril disahkan menghidapi penyakit buah pinggang kronik yang membuatkan dirinya tidak lagi boleh berjalan. Saya bekerja keras. Apa yang saya ada, saya nak bagi pada dia. Saya nak sempurnakan dia, nak letakkan dia satu tempat yang paling tinggi lah. Itulah matlamat saya. Saya tak mahu semua apa hasil yang saya cari, saya nak bagi pada dia dan pada anak. Itu je. Bandar Bukit Beruntung, Selangor. Muhammad Zaidi Mat Rejab, 40 tahun, bapa kepada 2 cahaya mata ini mengharungi pelbagai ujian. Tugas harian kini dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Zaidi. Sejak isteri jatuh sakit 2 tahun lalu, kehidupannya berubah. Dia banyak memendam rasa sehingga tiada yang tahu keadaan keluarganya. Muhammad Iskandar, anak berusia 2 tahun ini, merupakan anak kelainan upaya. Dia dilahirkan tanpa otak sebelah kanan. Iskandar perlu penjagaan khusus kerana dia tidak boleh berjalan dan sering mengalami sawan. Walau diuji dengan keadaan anaknya ini, Zaidi reda. Baginya anak ini merupakan anugerah terindah, kurniaan Allah kepadanya. Dia akan cuba memberi kesempurnaan buat anaknya. Saya fikir balik, ini adalah kejadian Allah. Orang yang cacat adalah kejadian Allah. Allah yang tahu. Allah akan lindung dia. Jadi kita bahagiakan dia, kita jagakan dia. Amanah bagi saya kalau dia sakit, saya rawat. Jadi tentang anak, walaupun dia kurang upaya, saya semangat. Saya cakap ini anak istimewa. Allah berikan pada saya lagi semangat. Tentang anak yang kurang upaya ni tak ada masalah. Ujian demi ujian terpaksa ditempuh. Namun keperitan ini tiada siapa yang tahu. Isterinya, Nuril Herzahani Ramli, 30 tahun, disahkan mengidap penyakit buah pinggang kronik tahap 5 selepas melahirkan anak mereka 2 tahun lalu. Keadaan Nuril bertambah teruk apabila dia tidak lagi boleh berjalan dan membuat kerja berat. Start mengandung sampai dilahirkan anak sekarang pun dah 2 tahun 3 bulan, dah nak masuk 2 tahun 4 bulan. Dalam masa tu dia sakit tu, mula dia boleh berjalan. Okey, lama kelamaan tu makin teruk, terus tak boleh jalan. Terus saya bawa pergi hospital. Baru dapat tahu bahawa buah pinggang rosak. Jadi paksa jalankan rawatan dialisis. Masa bersalin operation tu, doktor masih ragu-ragu lagi. Doktor pun bagi tahu saya belum dapat lagi apa penyakit isteri awak, dia cakap macam tu. Demi meneruskan kelangsungan hidup, Zaidi perlu mencari rezeki buat keluarganya. Zaidi mengambil upah membaiki motor. Di bengkel ini juga menjadi tempat tinggal mereka sekeluarga kerana mudah untuk Zaidi memantau keadaan isterinya. Namun Zaidi akur, ada kalanya dia tidak dapat menyiapkan tempahan dengan cepat kerana perlu membahagi masa menjaga isteri dan anaknya. Yang pertama tu cuma saya tak boleh nak fokus pada kerja lah. Disebabkan isteri sakit kan, jadi saya terpaksa bahagi masa tu dengan kerja, dengan uruskan isteri saya ni. Jadi macam tu lah. Jadi saya terpaksa juga dengan kerja saya pun saya kena buat juga sebab pendapatan saya dari sini yang nak menampung keluarga.
Jadi bagi saya buat kerja ni memang ada tekanan lah, terus terang cakap. Sebab bila hantar motor, nak repair orang nak cepat. Jadi bila hantar, jadi saya tak kadang janji 2 hari, saya tak boleh nak siapkan masa 2 hari. Jadi bila customer call, jadi bagi saya satu tekanan jugalah, saya tak menepati janji, jadi hati tu dia serba salah. Tapi bila saya buat dengan orang rumah saya pula, dengan anak lagi, jadi saya nekat bahagilah masa untuk kedua-duanya. Yang mana sempat lah, tapi saya cuba buat yang terbaik lah. Kisah keluarga Zaidi mendapat perhatian Lembaga Zakat Selangor. Keprihatinan mereka terhadap keluarga ini dapat memberi kelegaan buat Zaidi keluarga. Ketua Division Operasi Pembahagian Asnaf Zakat, Abdul Basit Hamid, turut hadir dalam menyelami nasib Zaidi dan keluarga. Lembaga Zakat telah pun mendaftarkan beliau sebagai asnaf miskin Lembaga Zakat Selangor, dan kita akan membantu segala keperluan perubatan isteri dan anak beliau. Sewa kedai ini kita akan tanggung supaya beliau boleh berniaga dengan lebih mudah, dan pendidikan kepada anak sulung beliau juga akan ditajuk oleh Lembaga Zakat. Dan insya-Allah kita cuba usahakan bagaimana nak memajukan perniagaan Encik Zaidi ini. Seperti kita nampak tadi, beliau mempunyai bakat yang tinggi. Bukan saja membaik pulih motor-motor biasa, beliau juga boleh membaik pulih motor-motor yang digunakan dalam perlumbaan. Mungkin ada kaedah untuk kami kenalkan beliau dengan agensi-agensi yang terlibat untuk memaju dan meningkatkan lagi perniagaan. Secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup Encik Zaidi, insya-Allah. Seawal jam 5.30 pagi, Zaidi akan bersiap untuk membawa Nuril ke temu janji doktor di Hospital Sungai Buloh. Perjalanan yang agak jauh serta masa yang terhad membuatkan mereka perlu bergerak awal. Nuril perlu melakukan rawatan dialisis sebanyak 3 kali seminggu. Namun lebih merunsingkan lagi, pihak hospital hanya menyediakan 10 sesi sahaja. Selepas itu, Zaidi perlu mencari pusat dialisis baharu untuk menjalani rawatan ini. Kos rawatan yang memakan perbelanjaan sehingga RM3,000 sebulan pastinya amat berat buat mereka. Namun Zaidi akur dan cuba berusaha demi isterinya. Saya dari awal lagi saya dah bersedia. Daripada sebelum saya kahwin lagi saya dah bersedia. Apa saja datang, kalau dia sakit pun saya tetap lakukan yang terbaik. Jadi perasaan sedih tu memang adalah, itu tak boleh dinafikan. Tapi sekarang ni saya terpaksa lalui, terpaksa lakukan tu. Memang kepayahan, kesusahan, kesedihan tu semua dah bercampur semua kan. Saya tak nafikan lah, kesedihan tu memang tak boleh nak ni lah. Cuma saya boleh terapikan diri saya waktu malam. Memang saya terus terang, saya cakap saya menangis. Itu saja yang saya boleh buat. Jadi benda ni pun saya kuatkan hati saya cakap, benda ni sakit datang daripada Allah, sembuh dia pun datang daripada Allah. Jadi memang setiap hari, memang bila saya pagi je, memang saya renung isteri saya dengan anak saya, memang saya tak boleh tahan air mata. Setiap hari, Nuril perlu mengambil pelbagai jenis ubat yang dibekalkan oleh pihak hospital bagi mengawal penyakit buah pinggangnya itu. Zaidi juga perlu memantau pengambilan ubat serta paras minuman air yang hanya terhad kepada 500 mm sahaja dalam sehari. Pemakanan juga perlu dipantau kerana kondisi kesihatan Nuril agak sensitif. Start mengandung sampai dilahirkan anak sekarang pun dah 2 tahun 3 bulan, dah nak masuk 2 tahun 4 bulan. Dalam masa tu dia sakit tu, mula dia boleh berjalan. Okey, lama kelamaan tu makin teruk, terus tak boleh jalan.
Terus saya bawa pergi hospital. Baru dapat tahu bahawa buah pinggang rosak. Jadi paksa jalankan rawatan dialisis. Dia pun bertanya. Jadi saya cakap soal sakit, hidup mati ni di tangan Tuhan. Saya cakap itu tak semestinya kalau saya tahu awak sakit, saya tinggalkan awak tak. Saya ambil awak kerana niat saya kerana Allah Ta'ala. Dia memang baik. Saya sakit nak dekat 2 tahun. Dia jaga saya memang. Dia angkat saya, dia basuh berak saya. Dia memang baik. Memang tak sangka sebenarnya dia macam tu. Tapi alhamdulillah lah dapat suami yang baik macam dia. Rasa dah kira bersyukur. Muhammad Mikael Zaiful merupakan anak sulung yang baru berusia 10 tahun. Mikael banyak membantu urusan bapa dan ibunya. Kesusahan yang dihadapi ibu dan bapa mengajarnya untuk menjadi lebih matang dan tahu berdikari. Walau baru berusia 10 tahun, dia sudah boleh diharap untuk membantu menjaga adiknya dan menguruskan beberapa urusan rumah dikala bapanya sibuk menguruskan hal lain. Satu, daripada awal lagi dia dah duduk dengan saya. Jadi saya rasa macam sedikit terkilan lah pasal saya terus terang saya cakap saya tak dapat nak tumpukan perhatian tentang kasih sayang tu mungkin, tapi tentang kerja sekolah apa semua tu saya agak terabai sikit. Saya terus terang kat situ saya tak dapat nak fokus buat masa sekarang ni. Kadang-kadang tengok macam orang lain malam-malam boleh duduk dengan anak kan. Dia ajar anak dia apa kerja sekolah malam ni, okey dia boleh ajar. Okey saya tak, sekarang ni saya tak dapat nak buat macam tu. Agak terkilan jugalah saya. Ada kalanya, Mikael terpaksa ponteng sekolah kerana perlu menjaga adik ketika bapa perlu membawa ibunya ke hospital. Itu dekat sekolah makan tak? Kadang makan, kadang-kadang tak. Kenapa tak makan? Sebab nak kumpul duit. Kenapa Mikael nak kumpul duit? Nanti boleh beli barang sekolah untuk tahun seterusnya. Mikael beli barang sekolah sendiri? Guna duit yang simpan tu. Kenapa Mikael guna duit sendiri? Kenapa tak nak guna duit papa? Sebab apa penat-penat cari duit untuk bayar sewa rumah lagi, nak bagi makan lagi, nak bayar bil sekolah lagi. Itu apa buat kerja betul-betul. Walau pelbagai ujian yang datang, Zaidi perlu mengharunginya demi isteri dan anak-anak. Ketabahan Zaidi dalam menguruskan kehidupannya mengundang rasa simpati daripada syarikat Faiza Sendirian Berhad. Syarikat Faiza Sendirian Berhad cuba untuk menyelami kehidupan Zaidi sekeluarga. Mereka hadir membawa pelbagai produk keluaran syarikat Faiza untuk disumbangkan buat keluarga Zaidi. Antaranya rempah ratus, tepung, bihun siam serta bubur yang bagus untuk Muhammad Iskandar. Syarikat Faiza juga turut mengeluarkan buku biografi mengenai pengasas syarikat Faiza, Hajah Faiza Bayumi. Buku ini menceritakan liku kehidupannya dalam mencapai kejayaannya kini. Buku ini sedikit sebanyak dapat memberi semangat dan inspirasi buat Zaidi. Boleh baca. Tengok kan? Okey, lepas tu kita ada buat produk juga lah. Kita ada buat beras. Ni beras Faizah Emas. Lepas tu kita bawakan bihun. Bihun ni, bihun siam. Lepas tu kita ada tepung, gandum. Kita ada bubur. Bubur ni pun bagus juga. Ni kalau masak dia macam macam tak reti je. Sumbangan wang tunai juga diserahkan oleh wakil syarikat Faiza, Fazli Zamani, pengurus pemasaran dan promosi. Saya terima sumbangan daripada Faizah bersama
Kepayahan yang dihadapi oleh Zaidi mendapat perhatian daripada sahabatnya. Zaidi bukan seorang yang mudah untuk berkongsi masalahnya dengan orang lain. Namun, kehadiran orang sekeliling sedikit sebanyak menjadi penguat semangat buatnya. Aziful Akmal yang banyak memperkenalkan bengkel perusahaan Zaidi. Dia faham dengan keadaan Zaidi yang sukar untuk bergerak ke hospital. Azifullah antara sahabat yang sering memberi pinjam kenderaannya kepada Zaidi. Saya pun sebelum tu tak tahu yang dia ada wife yang sakit duduk sini, saya tak tahu. Bila masa saya dah rapat dengan dia, dia bawa cerita lah masalah dia kat saya lah. So dari situ saya dah start macam nak tolong dia. Okay. So dari situ saya dah selalu offer dia, kalau nak pakai kereta, datang rumah saya ambil. Boleh je ambil kereta, boleh masa. So dia ni jenis susah jugalah, dia ni susah untuk minta sesuatu kat orang. Saya kata tak kisahlah, minta je bila-bila masa saya ada. Lumrah kanak-kanak ingin merasai kebebasan untuk bermain. Hari ini merupakan hari yang istimewa buat Zaidi dan anak-anak kerana dapat membawa mereka untuk beriadah aktiviti menunggang kuda dan memanah. Aktiviti ini disediakan oleh sebuah pusat kebajikan, Darul Jariah, yang diasaskan oleh Jalijah Awang Kenit. Darul Jariah sudah mula beroperasi sejak 4 tahun lalu. Bermula tahun ini, mereka menyediakan aktiviti berkuda dan memanah secara percuma buat anak-anak yatim, tahfiz serta asnaf. Untuk tahun ni kita baru mula gerakan berkuda dan memanah. Kita buat seminggu sekali aktiviti bersama anak tahfiz, asnaf dengan yatim kita. Setiap Sabtu untuk anak-anak, untuk hari Ahad kita buat untuk sukarelawan dewasa. Darul Jariah ni dikenali sebagai asalnya untuk buat agihan barang percuma termasuk barang-barang terpakai asalnya. Jadi daripada situ kita mula kesan keluarga susah. Bila kita buat agihan barang percuma, barang terpakai, kita buat free market seminggu sekali sebelum ni, kita buat di Padang, kita buat di sekolah. Dari situ kita dapat kesan ramai keluarga susah. Hari ini kira saya rasa gembira sebab saya tak pernah pun, dah lama sangat tak pernah bawa pun anak saya, Mikail, Iskandar keluar. Kan, jadi ni saya ambil peluang lah. Sebab saya tengok anak saya memang kat rumah dia, jadi saya tahu perasaan dia nak berkawan, nak jumpa orang kan. Jadi inilah hari inilah saya bagi dia belajar naik kuda dan memanah. Kebiasaannya, setelah selesai semua urusan harian, Zaidi akan menutup bengkelnya pada jam 8.30 malam. Bagi Zaidi, walau diuji dengan keadaan keluarganya, dia tetap tabah demi isteri dan anak-anak. Tidak pernah terlintas di fikirannya untuk mensia-siakan kehidupan keluarganya. Dia sedar akan masa depan anaknya nanti dan cuba untuk berikan yang terbaik buatnya. Walau perlu berkorban masa dan tenaga, dia tidak akan putus asa. Saya nak cakap dengan dia bahawa apa yang saya usahakan ni bukan untuk saya. Jadi untuk dia dan anak. Itu yang saya nak cakap. Saya bekerja keras. Apa yang saya ada, saya nak bagi pada dia. Saya nak sempurnakan dia, nak letakkan dia satu tempat yang paling tinggi lah. Itulah matlamat saya. Saya tak mahu semua apa hasil yang saya cari, saya nak bagi pada dia dan pada anak. Itu je. Itu yang saya nak cakap pada dia. Buat isteri, hanya ajal yang akan menghentikannya untuk berbakti.
Kata ini semua ujian juga. Setiap manusia ada ujian lain-lain. Kata tak apa, terima, kita terima je. Kata janji, mama kena sihat. Memang banyak kali dah putus asa tapi dia banyak nasihat. Cakap jangan nak putus asa. Dia cakap, kata tak apa, bapa boleh buat semua. Jangan risau. Dia cakap anak-anak pun bapa jaga. Dia tak pernah mengeluh. Sekali pun dia tak pernah mengeluh. Kesusahan yang dihadapi oleh Zaidi dan keluarga adalah ujian buat mereka. Namun, setiap yang datang pasti ada hikmah yang indah. Teruskan membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalanan